Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okay, baik, apa khabar anak-anak yang saya kasih sekalian? Okay, harap dalam keadaan sihat, dalam keadaan sejahtera. Okay. Sekalung doa dan segunung harapan cikgu titipkan untuk permata-permata hati cikgu, okay, murid-murid SMK Subang, anak-anak SMK Subang. Okay. Semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, baik. Hari ini merupakan hari yang cukup bertuah. Okey, buat kalian kerana kalian akan disajikan dengan sesuatu yang amat bermakna oleh seseorang yang amat hebat auranya, okey, serta tinggi karismanya. Beliau ialah Dr. Khairul Mustaqim bin Kamarul Bahrin. Okey, beliau merupakan bekas murid cikgu. Okey, cikgu jemput beliau untuk berkongsi pengalaman sepanjang beliau belajar. Okay, sepanjang beliau belajar, bagaimana beliau menangani stres, okay, dan bagaimana untuk meningkatkan motivasi kamu dalam belajar, okay, dalam menuntut ilmu. Okay, jadi tanpa melengahkan masa, cikgu persilakan Dr. Khairul Mustaqim. Dipersilakan. Terima kasihlah kepada Cikgu Rohana kerana beri abang peluang lah untuk bagi sharing dekat antum-antum semua, ke adik-adik semua, insyaAllah. Dalam masa yang sama, insyaAllah kita sama-samalah ambil pengajaran lah dari apa yang insyaAllah abang akan sharing lah untuk pagi ni. Okay, Ashraf ada apa-apa soalan ke? Macam nak cakap lah tadi. Ashraf ni dia antara yang aktif lah, dia ketua kelas ni. Dia ketua kelas yang bagus ni. Boleh. Abang. Nak tanya sikit lah, abang kerja kat mana ya? Okay, abang baru jadi doktor pelatih lah. Doktor pelatih dah 2 tahun lah dekat Hospital Batu Pahat, Johor. Wah, jauh Johor. Johor jauh. Jauh ni. Abang asal Kuala Lumpur lah. So insyaAllah abang sharing sikit pasal diri abang. Abang dulu sekolah rendah di Sekolah Mahat Tafiz Darul Hikmah dekat Ampang. Sekolah menengah dekat Sekolah Menengah Islam Al-Amin Gombak selama 5 tahun. Dekat situ abang jadi anak murid Cikgu Rohana lah selama 3 tahun ya Cikgu. 3 tahun kan? 3 tahun. Awak batch dengan Nabil Afham, Fawaz, Kalila, Arodi. Rokib dia juga Rokib. Rokib sekali, betul. Dia Rafiq dah. So Cikgu Rohana antara yang abang rapat lah time sekolah dulu. Dulu Cikgu Rohana ajar sejarah, macam-macam lah dia ajar. So KH. So bila Cikgu Rohana ajar tu memang abang fokus lah sebab memang senang dapat lah, insyaAllah. Okay, so insyaAllah abang teruskan lah. Cikgu Rohana ada cakap lah dekat abang sharing pasal antum semua yang cabaran belajar waktu sekarang ni memang abang cakap berbeza lah kan. Sebab abang tak pernah lalui cabaran macam korang lalui ni, tak pernah. Belajar online lama-lama semua tak pernah. Kalau online tu pun kadang-kadang sekali dua je lah. Bila pergi depan komputer tu, time waktu sekolah tu dah macam seronok dah. Tapi sekarang ni norma baru dia adalah memang korang belajar depan komputer lah. Jadinya abang sharing sikit abang punya prinsip lah dalam hidup ni. Ini bukan boleh apply dekat belajar lah. Ini boleh apply dalam kehidupan tu sendirilah. Tapi abang fokuskan dekat belajar sebab antum semua masih dalam fasa sekolah lagi kan, fasa belajar. Okey, yang pertamanya, prinsip abang yang pertama niat lah, niat. Apa-apa yang kita buat tapi dalam konteks ni, belajar ni adalah niat. Maksudnya niat ni, kita kena ada niat yang clear lah. Kita buat something tu untuk apa? Maksudnya kita belajar tu untuk apa? Macam masa sekarang kita belajar untuk apa? Ada orang untuk jadi doktor, ada orang untuk jadi pandai, ada orang untuk jadi Perdana Menteri. Sekarang ni tak ada Perdana Menteri kan? Mana tahu nak belajar untuk jadi Perdana Menteri. Itu niat tu yang penting lah. Niat. Tapi yang paling penting, yang ultimate ni adalah niat tu lillahi ta'ala lah.
Niat tu dia boleh ada niat-niat yang macam sampingan-sampingan lah, tapi yang utamanya lah niat lillahi ta'ala lah. Okey, yang kedua fokus. Okey, apa-apa yang kita kena buat tu memang kena fokus lah. Abang faham lah, sebab memang sekarang ni even though kita belajar kat dalam kelas kan, kadang-kadang pun boleh tidur, betul tak? Kadang-kadang pun boleh tidur. Kadang-kadang tak sengaja lah tertidur. Apatah lagi dekat ni lah, time online lah, PDPR ni kan. Dan kadang-kadang dalam kelas yang kita depan cikgu pun kadang-kadang kita tak dapat nak grab betul-betul apa yang cikgu nak try ajar kan. Which is bila kita tak dapat apa yang cikgu nak try ajar tu, kita rasa down, kita rasa macam stress lah, macam kita tak dapat apa yang cikgu cuba sampaikan. Tapi jangan risau. Sebab insyaAllah selain fokus dekat dalam kelas tu, ada cara lagi nak fokus kat tempat lain. Okey, yang kedua fokus. Okey, yang ketiga get smart. Get smart ni konteks dia adalah apa-apa yang kita buat tu, kita kena cari cara untuk macam mana kita nak mahir dalam apa yang kita buat tu. Maksudnya dalam konteks belajar ni, kita kena carilah cara macam mana kita nak mahir dalam belajar tu. Macam contoh ada orang cara dia adalah fokus dalam kelas sahaja. Maksudnya dia fokus dalam kelas, dia faham apa yang cikgu ajar, habis kelas dia tak payah bukanlah tak payah ulang kaji, mungkin dia perlukan ulang kaji yang kurang, dia boleh grab, dia boleh dapat. Ada orang cara dia lain, ada orang cara dia fokus dalam kelas mungkin dapat 50%. Lepas tu dia kena ulang kaji sendiri dalam masa sejam dua, baru dia dapat lagi berapa persen, 20%, 30%. Ada orang cara dia adalah study group, ada orang cara dia kena fokus sendiri, belajar sendiri. Okay, tapi yang tu masing-masing kena carilah cara tu. Kalau macam ada certain orang tak dapat macam mana cara kan, macam tak jumpa cara ke apa, mungkinlah boleh tanya cikgu ke, boleh tanya abang ke, kita boleh bagi suggestion, tapi suggestion tu tak tentu lagi sesuai lah. Kita boleh bagi cadangan-cadangan je lah, yang cara yang sesuai tu memang kena cari sendirilah. Okay, yang keempat motivasi lah. So yang pertama tadi niat, yang kedua fokus, ketiga get smart, yang keempat tu motivasi. Motivasi ni adalah bila kita dah ada niat yang betul, fokus, kita dah ada cara, cuma macam mana, apa motivasi kita untuk buat suatu benda tu, itu adalah yang tu kita kena cari masing-masing lah. Okay, macam contoh okay, ramai pelajar lelaki kat sini kan, pernah tak tengok tim bola lawan kan, tim ni power ni tapi kalah agak, selalu nampak kan, betul tak? Selalu nampak macam Liverpool lawan Barcelona kan, tapi macam mana Barcelona boleh kalah tu? Maksudnya dari segi motivasi satu pasukan tu sendiri, dia walaupun dia power kan, tapi dia tak ada motivasi, dia tak boleh ke mana lah. Sama lah macam apa-apa yang kita buat pun. Okay, so motivasi ni dia subjektif lah. Okay, untuk abang, macam motivasi abang jadi seorang doktor kan, jadi seorang Muslim, baru-baru ni ayah abang baru meninggal, jadinya motivasi untuk abang untuk jadi Muslim yang lebih baik supaya boleh jumpa abah kat syurga. Motivasi lah kan. Macam insyaAllah ayah abang tu memang insyaAllah tempat dia insyaAllah di syurga lah, amin. Cumanya yang dah pergi tu dah pergi kan. Yang masih hidup ni lah yang kita tak tahu apa nasib kita, sama ada ke neraka ke syurga kan. Rugilah kan kalau kita meninggal tak jumpa orang yang kita sayang kat syurga kan. So itu motivasi lah untuk abang. Okay, selain tu yang tu yang keempat, yang kelima, keenam ni yang sangat common lah, iaitu usaha dan juga tawakal lah. Okay, usaha dan tawakal. Konteks ni ramai orang dah tahu, cumanya dari segi pemahaman dan aplikasi itulah yang kita kena kuatkanlah sikit lah. Okay, usaha dan tawakal, ada orang dia ambil salah satu je tau. Maksudnya sama ada dia usaha, dia macam dia usaha kau, tapi pengharapan kepada Tuhan, kepada Allah tu dia tak ada. Dia tak ada doa ke apa, itu tak boleh. Dia usaha dengan tawakal ni dia benda yang dia saling bergantung lah. Dia perlu ada dua-dua, dia tak boleh salah satu. Dan juga tawakal. Ada orang jenis yang macam tak apa lah, tak payah study lah, aku tawakal je lah besok, insyaAllah okey kot, boleh score kot. Tak boleh juga. Usaha dengan tawakal tu dua-dua kena ada lah. Okey. Jadi 6 poin abang recap balik. Okey. Yang pertama tadi niat, yang kedua fokus, yang ketiga get smart, yang keempat motivasi, yang kelima usaha, yang keenam tawakal lah. So itu adalah prinsip yang abang pegang. Bukan saja untuk belajar,
bukan saja untuk waktu abang belajar dulu, sama juga untuk kerja, untuk kehidupan jugalah. Okey. Ada siapa nak tanya soalan tak? Okey, ada juga Cikgu Rohana ada share juga, ada beberapa daripada antum yang baru terkesan dengan COVID Ya. Betul. Diri sendiri kena COVID ke ataupun keluarga yang kena COVID? Keluarga kena, semua kena. Keluarga kena. Diri sendiri? Ashraf dia jugalah tu. Ada yang baru baik pada COVID ke? Saya Oh, Ashraf okey. tu. dengan Iman. Syarakallah. Ya, Ashraf, Iman. Lepas tu yang sebelum ni Adam Johnson. Adam Johnson. Dia kena Adam. Adam ada ke? Adam. Adam kena. Selepas baik itulah dia rasa macam kurang bersemangat lah nak masuk kelas, nak belajar. Lepas dia kena COVID. Dia dah awal daripada dia orang. Dia kena masa sebelum cuti raya tu kalau tak silap saya. Dia share dengan saya. Okay. Ni ada ni Wan Batrisya tanya. Abang ada orang tanya abang pernah mental breakdown tak? Mental breakdown ke? Pernah. Okey, soalan itu. Okey. Sejujurnya abang rasa lah semua orang yang pernah hidup dalam dunia ni insya-Allah dia pernah mental breakdown. Okey. Macam abang pun sendiri abang pernah mental breakdown time medical school lah, time belajar. Okey, time tu abang mental breakdown sebab macam mana time tu nenek abang baru meninggal lah. Memang betul-betul 3 hari sebelum exam tu nenek abang baru meninggal. Ini nenek yang sebelah ayah lah. Which is abang sangat rapat lah dengan nenek tu. Memang macam rasa macam mak sendirilah rapat dia tu. Jadinya macam mental breakdown tu yang abang memang jenis yang duduk dalam bilik tak belajar, exam pergi. Murung, exam pergi. Tapi macam masuk exam tu je dah tidur. Macam tu. Memang breakdown lah untuk beberapa minggu. Macam 2 minggu, 3 minggu. Lepas tu ada kawan jumpa abang semua kan. Dia cakap macam dia bagi motivasi lah ke abang. Dia cakap macam yang dah pergi tu biarlah pergi kan. Maksudnya dengan kita murung tu tak dapat membantu orang yang dah pergi tu, memang tak dapat membantulah. Jadinya time tu abang memang murung. Abang rasa kalau tak jumpa kawan abang tu lagi lama abang murung. Tapi apa abang buat adalah 3 minggu tu macam 3 minggu tu mostly memang atas katil lah. Memang sedih. Cumanya apa abang buat macam bila kita murung, kita macam hilang interest, hilang minat dekat apa-apa je dalam hidup kita ni. Maksudnya apa-apa tu maksudnya contohlah kebiasaan, contoh kita suka main game. Bila kita murung tu main game pun dah tak berkesan, betul tak? Betul. Murung main game pun dah tak berkesan. Okey, so apa abang buat? Yang pertamanya bila murung ni kita tak boleh macam duduk satu tempat satu masa tak ada orang lain dekat sekeliling, tak boleh. Kita kena busykan kita punya fikiran dengan something lah. Kita tak boleh duduk diam, kita tak boleh duduk seorang, kita memang tak boleh duduk dalam gelap-gelap seorang, tak boleh. So apa abang buat adalah abang cari aktiviti. Maksudnya contoh hari tu contoh cuti, tak ada apa-apa, abang boleh je murung duduk atas katil, tapi apa abang buat walaupun tak ada minat, tiba-tiba abang memasak. Jarang lah kan lelaki nak masak kan. Biasa beli kat luar je kan. Abang masak, abang pergi jogging, abang masuk kereta. Kiranya benda-benda tu tak adalah benda-benda yang menarik. Cumanya dia benda yang memenuhkan kita punya hari-hari, kita punya aktiviti harian lah, supaya kita tak fikir apa yang kita biasa fikir time kita murung bila kita seorang. Itu abang punya trick which is benda tu berkesan sampai sekarang jadinya, dan bila kita murung tu jangan lama-lama lah. Kita boleh sedih, kita boleh nangis, boleh sedih, cumanya jangan lama. Bila lama tu lagi susah kita nak pick up diri kita sendiri lah.
Macam abang, bila ayah abang meninggal baru-baru ni, abang minta cuti 3-4 hari. Hari kelima tu memang abang dah kena naik kerja. Memang dah kena naik kerja lah. So bila naik kerja tu memang kena kerja macam biasa lah. Dan bila kerja sebagai seorang doktor ni, kita tak boleh portray kita punya emosi. Emosi. Maksudnya, walaupun kita sedih, kita kena profesional lah. Bila kita kena cakap dengan pesakit, kita kena cakap dengan fakta, kita tak boleh cakap dengan emosi. Bila ada pesakit buat kita marah, kita tak boleh lah macam marah balik, cakap kita penat ke apa, tak boleh. Itulah dia. Okey, ada soalan lain? Ada. Tanya. Abang doktor apa? Okey, abang masih doktor pelatih. Doktor pelatih ni maksudnya dia akan berlatih di setiap department lah. 5 department ataupun 5 jabatan yang utama, iaitu jabatan perubatan, lepas tu jabatan pembedahan, jabatan sakit puan, jabatan kanak-kanak, dan juga jabatan tulang lah, ortopedik, yang tulang-tulang semua lah. Sekarang ni abang dekat jabatan kanak-kanak lah. Yang lain semua tu dah habis. Tinggal jabatan kanak-kanak ni je, lepas tu sambung dekat jabatan bius. Okay, abang share sikit lah pasal COVID-19. Okay, sebab mostly abang Alhamdulillah tak pernah kena COVID-19. But then abang dapat, sebagai seorang doktor, abang kena ada belajar sikit lah pasal COVID-19 kan, untuk spread awareness kan. Okay, dan Alhamdulillah dekat sini pun ramai yang dah ada pengalaman kena COVID-19 dan juga dah sembuh, dah recover. Walaupun dah sembuh, recover, tapi masih kena, bukanlah hati-hati, masih kena pantau diri sendirilah. Sebab COVID-19 ni, mostly yang kita teruk-teruk tengok tu, dia memang dia attack dekat paru-paru. Tapi walaupun kita dah baik, kan, nampak happy-happy ni, kadang-kadang oksigen dekat dalam badan kita tu rendah. Betul. Okay, antara kita panggil post-COVID-19 syndrome lah. Antara post-COVID-19 syndrome yang lain adalah, itulah, dia boleh buat kita down, murung, dia boleh buat kita emosi, dia boleh buat kita nampak macam tak bermaya, walaupun sebenarnya badan kita sebenarnya okey. Benda-benda tu kita kena pantau, dan kalau ada lah nampak kat diri sendiri tu, dapatkan bantuan lah. Dapatkan bantuan ni tak semestinya dapatkan bantuan profesional sajalah. Boleh dapatkan bantuan daripada keluarga, kawan-kawan, cikgu. Okey. Cumanya jangan simpan seorang-seorang lah. Jangan simpan seorang-seorang. Masalah ni kalau simpan seorang-seorang, dia memang susah nak selesaikan lah. Susah nak selesaikan. Okey, ada apa-apa soalan tak? Saya nak tanya. Siapa? Fatin Betul ke kalau nak jadi doktor, kita kena tengok mayat dulu? Macam nak berkata. Cerita tu kan dia kalau nak jadi doktor kena tengok mayat. Betul? Cerita mana ni? Jadi doktor dia kena tengok mayat, nak kaji. Betul ke? Saya nak tahu. Dia bukan sebelum jadi doktor tu kena tengok mayat, tapi nanti dah jadi doktor memang akan kena tengok mayat lah. Tu memang akan pasti. Cumanya kita panggil nature lah. Nature sebagai seorang doktor ni memang kita akan banyak tengok orang meninggal, banyak tengok orang sakit, banyak tengok darah. Darah tu banyak banyak. Cuba bayangkan 1 liter, 2 liter darah tu kita kena tengok, tapi buat relax je time pembedahan. Itu norma biasa lah sebagai seorang doktor. Tengok mayat tu nanti masuk medical school, kata nak jadi doktor kan, masuk medical school. Tahun pertama dia ada anatomy. Anatomy ni maksudnya kita belajar pasal struktur badan manusia lah. So cara terbaik untuk belajar struktur badan manusia dengan kita tengok mayat lah. Kita tengok mayat, bedah mayat, kita belajar struktur-struktur dalam mayat tu lah. Jadinya memang akan tengok mayat tu, memang akan ada lah. Mayat siapa? Mayat siapa, sama ada dia ambil mayat yang macam fresh tu, tak adalah fresh sangat, mungkin dalam 10 tahun ataupun mayat yang dah lama-lama lah. Jangan risau, dia bukan mayat yang kita kenali, tidak. Kenapa tak kuburkan mayat tu? Itu biasanya mayat-mayat yang kita panggil yang tak dituntut lah. Yang tak dituntut.
Mayat-mayat tu. Betul. Dan Mayat sesat. mayat yang macam tak ada family dia yang tuntut. Biasanya lah. Ada siapa ni? Muhazril. Muhammad Azril. Okey. Nak tanya apa antara punca abang memilih untuk jadi doktor? Okey, soalan tu ramai dah orang tanya. So bila dah ramai orang tanya tu, abang kena preparekan jawapan lah kan. Jadinya abang nak jadi doktor ni sebenarnya sejak dari sekolah lagi lah. Okey, kiranya niat lah. Yang abang cakap tadi kan, niat yang pertama tu memang lillahi ta'ala. Tapi objektif sebenarnya lah, time abang sekolah ni cita-cita abang time dulu lah. Abang jadi doktor ni sebab abang punya cita-cita nak jadi doktor, nak bantu third world war country. Maksudnya dunia ketiga negara-negara dunia ketiga. Negara dunia ketiga. Dan yang paling abang fokus adalah time tu nak bantu Gaza lah. Memang abang nak sangat pergi Gaza, nak bantu kat sana. Itu memang abang punya cita-cita lah. Setakat ni macam hampir tapi tak dapat lah. Yang paling terdekat time abang pergi Mesir tu sikit lagi nak dapat pergi Gaza, tapi misi tu dibatalkan, tak dapat pergilah time tu. Itu adalah yang utama lah. Yang lainnya adalah sebab kita bila doktor ni, orang tanya kenapa nak jadi doktor, nak cakap nak bantu orang tu memang sangat klise. Tapi sebenarnya kan, bila kita jadi doktor ni, kita bukan setakat nak bantu orang tu, bukan setakat nak bantu rawat tau. Maksudnya bukan nak bantu, nak baikkan. Tapi nak bantu dari segi emosi. Dari segi emosi tu pun nak kena bantu. Maksudnya kita nak kena tengok manusia tu as a whole. Maksudnya secara keseluruhan. Bukan setakat macam, oh dia ni sakit, dia ni ada luka kat tangan. Kita jahit luka kat tangan, lepas tu kita nak bagi dia balik. Tak, dia tak semudah tu. Kadang-kadang kita kena tahulah kenapa tangan dia luka. Sebab dia lukakan. Kenapa dia lukakan? Dia depressed. Benda-benda tu semua kita kena tackle lah sebagai seorang doktor. Dengan maksud, bila dia balik tu dia boleh jadi seorang manusia yang berfungsi dalam masyarakat lah. Dan dia tak adalah datang balik dia potong tangan dia ke apa ke. Itulah dia. Okey, ada soalan lain? Abang, kalau stres banyak kali bahaya ke? Okey, daripada mana? Nadia. Okey, bagus soalan tu. Okey, kalau stres banyak kali bahaya ke? Okey, stres ni dia memang akan datang banyak kali kat kita. Memang akan datang banyak kali kat kita. Okey, dan kalau stres tu dia kerap, maksudnya dia kerap dan kita tak macam cuba untuk hilangkan dia, kita tak ada tindakan, dia memang bahayalah. Maksudnya abang nak cakap dia boleh, kalau dalam term medical tu dia boleh ke arah satu penyakit tu nama dia MDD. MDD ni Major Depressive Disorder lah. Maksudnya kadang-kadang kita stres tu bila ada something yang buat kita stres kan. Bila dah sampai dekat MDD ni, maksudnya kita stres sepanjang masa. Maksudnya benda yang tak stres pun jadi stres. Itu bahayalah. Dan dia ada jugalah beberapa kriteria. Maksudnya bila dah orang tu dah dapat MDD tu, kita boleh tengok kriteria dia lah. Jadinya kalau kita rasa macam kita stres, tertekan, memang jangan simpan seorang-seorang. Memang jangan simpan seorang-seorang, dapatkan bantuan. Kalau rasa malu nak dekat kawan-kawan, try lah dekat family, try minta kawan-kawan. Kalau rasa macam malu dekat orang yang kita kenal, try lah dekat orang yang kita tak kenal. Stranger. Bukan stranger, kita ada satu hotline. Alamak, apa nama hotline tu abang tak ingat lah. Tapi yang bukan, apa nama dia, abang tak ingat. Nanti abang share balik. Tapi dia memang ada satu hotline. Ini untuk hotline ni adalah untuk orang-orang yang tertekan lah, orang yang tertekan dalam kehidupan. Boleh call, orang ni akan sembang je dengan kita. Dia akan dengar je masalah kita. Mana yang perlukan bantuan tu dia akan rujuk bantuan lah. Tapi kita tak kenal dia tak kenal kita. Tapi dia adalah profesional untuk bagi counselling lah. Tapi abang tak ingat apa nama dia. Nanti abang share lah dengan cikgu. InsyaAllah cikgu boleh share lah dengan orang lain. Kalau abang tak ingat. Boleh. Tapi itulah. Memang stres ni kalau berpanjangan memang bahaya. Kalau dia berpanjangan dan lama memang bahaya lah.
So kalau rasa macam ada rasa stres yang berpanjangan, rasa tertekan tu, boleh dapatkan bantuan lah. Okay, ada soalan lain? Abang. Syirah. Kalau masalah orang yang cakap dengan diri sendiri tu macam mana? Cakap dengan diri sendiri. Bagus soalan Ashraf ni. Memang ada yang jadi bercakap dengan diri sendiri ni Mus. Macam ni dia dah tahu dia stres tapi dia dah satu tahap dia dah bercakap dengan diri sendiri tu. Maksudnya dia Kalau saya dekat diri pun dia jawab balik. Dia pendam. Maksudnya suara tu daripada mana? Diri sendiri ke ataupun dengar suara ke macam mana? Diri sendiri. Tapi jawab balik. Sebab kadang-kadang abang pun cakap juga depan cermin dengan diri sendiri untuk bagi motivasi lah. Okey, biasanya itu kita panggil adalah auditory hallucination lah. Maksudnya kita bercakap dengan diri sendiri. Dia sama ada macam ni tau. Dia ada 3. Sama ada kita dengar suara daripada kepala kita sendiri, ataupun kita dengar orang cakap dekat kita, maksudnya macam ada orang cakap dengan kita, ataupun yang ketiga kita dengar orang cakap pasal kita. Maksudnya macam kita dengar macam ada 2 orang tengah bercakap pasal kita. Itu ada 3. Okey. Dan semua ni dia satu simptom lah. Kita tak boleh cakap dia satu penyakit. Kita boleh cakap dia satu symptoms yang menunjukkan yang kita ada masalah tekanan lah. Masalah tekanan. Which is benda ni surely the causes mostly sebab biasanya sebab kita tertekan lah. Dan kalau di peringkat awal, kalau kita ada benda ni, kita dapatkan bantuan, kita boleh selesaikan masalah pucuk pangkal dia, insyaAllah yang suara tu kita boleh hilangkan lah, kita boleh ubat lah. Cuma jangan ambil waktu lama lah, takut kalau dah berpanjangan baru nak ni, takut kena jumpa dengan doktor pakar psikiatri lah. Tu dah lain lah. Untuk dapatkan bantuan, mungkin dia ada bagi ubat dan sebagainya lah. Alah, tapi kawan saya baik. Dia buat siapa tegur. Itu kawan lain tu Syirah. Atau pelik tu. Okay, ada soalan lain? Tak ada dah. Lama ke nak jadi doktor Abang study? Okay, dekat sini ada yang nak jadi doktor ke? Tak, tapi nak jadi psikologis, tapi tak tahu macam mana nak jadi. Maksudnya macam hala tuju dia. Okay, faham. Ada 2 orang nak jadi psikologis ni. Psikologis. Nur Camelia ada dekat dalam ni. Camelia, seorang lagi Wan Batrisya. Okay, yang pertama doktor, abang jawab lah. Lama kan nak jadi doktor ni? Okay, yang pertamanya kena belajar kat sekolah menengah lah. Habiskan 5 tahun tu ambil SPM. Lepas tu sebenarnya dia punya pathway dia ada banyak. Tapi pathway yang biasa orang ambil adalah sama ada ambil asasi setahun. Okay, sama ada asasi setahun ataupun matrikulasi 2 tahun. Lepas tu sambung ambil degree lah. Ambil degree dekat mana-mana lah. Dekat swasta ke, kerajaan ke ataupun luar negara ke. Biasanya kalau tak ni lah, kalau lepas lah setiap tahun tu, dia ambil masa 5 ke 6 tahun. 5 ke 6 tahun. Jadi total paling kurang campur asasi tu selama 6 ke 7 tahun lah. 6 ke 7 tahun. Itu adalah tempoh paling awal lah untuk habiskan degree sebagai seorang doktor lah. Maksudnya nak dapatkan degree MBBS tu, doktor tu 6 ke 7 tahun lah. Masa ni memang lama. Memang dia punya cabaran dia pun memang agak tinggi, agak kuat. Okay. Dan buat masa sekarang, abang nasihat kalau ada lah yang nak jadi doktor, fikir balik. Kalau betul-betul minat, pursue. Kalau macam 50-50 tu, abang rasa macam cuba cari mana lagi yang betul-betul minat. Sebab doktor ni dia macam, kalau tak minat, kalau kita tak ada motivasi, tak ada urge yang kuat untuk jadi doktor tu, sayang lah. Sebab abang ramai jumpa yang dia
time belajar tu dia berhenti tengah jalan. Maksudnya dalam 5 tahun tu, tahun ke-3, tahun ke-4 dia berhenti. Ataupun ada yang macam dia dah habis dah belajar ni jadi doktor, tapi dia tak jadi doktor. Sebab dia rasa macam dia minat benda lain. Ilmu tu ada, ilmu tu bagus, cumanya kalau ada minat benda lain, nak pursue benda lain tu boleh pursue benda lain lah. Kalau betul-betul minat jadi doktor, teruskanlah jadi doktor. Okey, tadi ada 2 orang yang nak jadi psikologi kan. Okey, psikologi ni abang pun tak pasti sangat pathway dia macam mana. Tapi pathway common dia adalah kena habiskan juga sekolah menengah 5 tahun. Lepas tu abang rasa dia ada certain university, dia ada macam dia asasi tu maksudnya foundation tu dia macam broad tau. Maksudnya dia asasi sains. Asasi sains sama ada sains tu sangat broad lah. Dia boleh jadi apa-apa lah. Asasi sains selama setahun tu. Dan biasanya dia akan offer degree lah lepas tu. Maksudnya dalam masa setahun tu kita belajar asasi sains. Lepas tu dalam masa setahun tu kita boleh pilih untuk sambung degree jadi apalah. Biasanya tapi kena tengok lah. Tak semua universiti yang offer degree psikologi lah. Abang rasa macam UKM ada kot rasanya. UKM ada rasanya. Itu mungkin nanti ni semua adik-adik tingkatan 3 kan? Tingkatan 3. Abang rasa tingkatan 4, tingkatan 5 nanti mungkin cikgu ataupun kaunselor PIBG akan aturkan dari segi pathway kerjaya tu, insyaAllah cikgu akan kelas. Betul. Okey, ada soalan lain? Ada yang tanya dalam chat ni tadi apa? Ni abang pernah rasa geram tak dengar pesakit? Okey. Pernah rasa geram ke dengar pesakit? Sejujurnya memang selalu rasa geram dengan pesakit. Memang geram lah. Sebab yelah kita sebagai doktor ni, kita punya objektif yang paling simple adalah kita nak rawat pesakit tu lah kan. Kita nak bagi dia jadi baik. Tapi dia macam tak nak jadi baik. Maksudnya macam kita nak bagi dia ubat, dia tak nak makan ubat. Kita nak masukkan jarum, dia tak nak masuk jarum. Memanglah sakit masuk jarum tu kan, tapi dia tak nak bukannya sebab sakit, dia tak nak sebab tak nak masuk jarum. Memang selalu, tapi kena profesional lah, kena cari cara pujuk lah, macam sekarang abang macam mana? Macam mana cara abang pujuk pesakit-pesakit yang degil? Okey, dia depends lah. Dia setiap jabatan, setiap department tu lain lah. Macam sekarang abang dekat kanak-kanak. Department kanak-kanak. Kalau macam baby kan, macam abang doktor malam-malam kena ambil darah bayi, kena ambil darah baby. Ambil darah baby ni susah sebab dia punya urat tu sangat halus. Sangat halus. Jadinya bila kita nak ambil darah susah, baby pun nangis. So macam kita stres lah kan. Banyak ni nak ambil darah ni, dalam 20-30 darah ni kan. Tapi susah nak ambil satu ni. So macam kalau baby kena pujuk dia. Kena pujuk dia dulu bagi dia tak nangis. Baru cucuk balik. Kalau time tengah-tengah nangis tu nak cucuk lagi, dia gerak-gerak tak bagi kerjasama, susah lah. Kalau macam kalau macam orang besar, macam ada orang besar, macam sebelum ni abang dekat jabatan sakit puan. Bila jabatan sakit puan ni ada sesetengah pesakit yang mengandung, pesakit ibu-ibu yang mengandung. Anak dia besar. Anak dia kita scan dalam 3.8 kilo, 4 kilo. Which is besar lah, besar. Besar dan kita nasihatkan dia, ini tak boleh nak bersalin biasa, tak boleh. Ini nak kena scissor. Ini kena bedah ni. Tapi dia tak nak, dia kata nak bersalin biasa juga. Jadinya bila jumpa pesakit-pesakit macam ni, kita kena terangkan lah. Kadang-kadang dia tak rasa risau kat diri dia. Kita kena terangkan dekat dia komplikasi-komplikasi kepada anak dia lah, kepada bayi dia. Kalau bersalin biasa, lawan versus dengan kalau kita buat scissor lah. Kalau bersalin normal dengan baby besar tu, baby dia boleh sangkut, boleh lemas, boleh basically boleh mati lah dekat dalam tu. Sebab bila nak bersalin tu dia tak boleh lama-lama.
Dia macam bila dah buka besar tu dia tak boleh lama-lama. Kalau lama-lama memang baby boleh lemas, baby boleh meninggal. Jadinya memang kadang-kadang kita kena macam tackle. Sama ada kadang-kadang tak cakap dengan si pesakit, kita kena cakap dengan suami dia, kena cakap dengan family. Ataupun macam takut-takutkan sikit lah, sebab bukan takut-takutkan apa. Benda tu adalah benda yang betul, risiko yang ada kat situ. Dan bila dia rasa macam ini macam tak boleh ni, dia kena utamakan bayi dia. Barulah dia setuju dengan management kita dan sebagainya lah. Macam tu lah. Faham. Okay, ada soalan lain lagi ke? Bang. Macam mana abang boleh terinspirasi untuk jadi doktor bang? Tadi dia tanya kenapa kan? Kenapa? Okay, macam mana terinspirasi? Okay, abang ada kakak. Nama kakak abang tu nama dia Dr. Sakinah lah. Dia beza dengan abang umur dalam 7 tahun, 8 tahun lah. Dia adalah doktor yang pertama dekat dalam family abang lah. Jadinya kenapa abang nak jadi doktor? Kiranya abang, macam mana abang jumpa motivasi, macam mana abang jumpa inspirasi daripada dia lah. Memang nampak dia, daripada abang kecil lagi abang nampak dia macam sebagai seorang pelajar perubatan, sebagai seorang doktor memang sangat macam, abang cakap macam, nanti aku besar, aku jadi doktor, aku nak jadi doktor macam dia. Sebab dia memang sangat hebat lah dengan pesakit. Dia bila jumpa pesakit tu dia memang sangat nice, maksudnya sangat, pesakit senang lah jumpa dia. Pesakit senang jumpa dia. Dan kalau pesakit tu datang balik pun, dia macam nak jumpa Dr. Sakinah ni. Maksudnya abang nak jadi macam dia lah. Abang nak macam, bila pesakit jumpa abang tu, abang nak dia rasa tenang lah bila jumpa abang. Memang abang nak jadi macam dia lah. Tu. Masa Okay. tahun bila tu? Tahun bila tu? Tahun bila apa? Yang masa kakak abang lah. Kakak abang tu beza 7 tahun. Tu beza dalam 2008, 2007. Time abang sekolah menengah malam-malam. Time abang sekolah menengah malam-malam dalam hari Ahad macam tu. Abang dengan arwah abah dulu hantar kakak pergi balik dia punya universiti, balik dia punya kampus. Memang sangat abang nampak lah macam mana dia punya pathway jadi doktor tu, abang nampak. Susah senang dia semua abang nampak. Okay. Terima kasih bang. Okay. InsyaAllah tu je kot. Abang serahkan balik dekat Cikgu Rohana lah kot. Okay. InsyaAllah. Okay, InsyaAllah tu saja pada abang. Ada lagi anak-anak nak tanya soalan? Ada lagi ke? Ada. Ni ada yang cakap terima kasih. Okay. Thank you abang cakap ni. Terima kasih. Terima kasihlah cikgu ucapkan kepada Dr. Khairul Mustaqim kerana sudi meluangkan masa dengan cikgu, dengan anak-anak KA ni. Ya, sebab cikgu pun tahu sebenarnya doktor ni waktu rehat ni lah betul-betul nak rehat sebab nanti nak pulun keesokan harinya tu kan. InsyaAllah boleh ada tenaga. Apa benda semua tu kan, kena standby. Satu cikgu pun nak tahulah juga sepanjang pengalaman lah bertugas kat hospital ni, ada tak yang jumpa pasien yang meninggal depan mata mus, macam mana, ada tak? Okay. Macam tu. Basically nanti dah jadi doktor. Basically nanti dah jadi doktor memang selalu jumpalah pesakit-pesakit yang nazak semua ni, memang kita selalu jumpa. Akan paling selalu jumpa time dekat jabatan perubatan lah. Dan masa sekarang ni memang akan lagi banyak meninggal, akan lagi banyak kita nampak meninggal sebab COVID lah depan mata. Memang selalu nampak pesakit-pesakit yang nazak depan mata, dan nazak tu maksudnya dia dah memang susah sangat nak bernafas, kita terpaksa intubate, kita terpaksa masuk yang biasa yang nampak kan, tube masuk ikut mulut tu, pergi dekat paru-paru tu. Itu biasanya dah stage terakhir lah. Biasanya yang tu bila kita masukkan tube dalam pesakit tu, maksudnya itu adalah cara terakhir kita nak bantu pesakit tu untuk bernafas lah. Dan
kita akan benda tu, proses tu sakit tau sebenarnya, nak masukkan tube pergi ke paru-paru tu memang sakit. So kita akan bagi ubat bius dan ubat tidur supaya dia tak rasa sakit tu. Dan alhamdulillah lah, dekat hospital abang ni, hospital Batu Pahat ni, memang kita dilatih, di-train. Kalau macam pesakit Melayu Islam tu atau pesakit Islam tu sendiri, bila kita nak intubate tu, bila kita nak tidurkan tu, kita akan bisikkan dekat telinga dia. Okey, contohlah pakcik tu nama Kasim. Okey, pakcik Kasim, ni kami nak tidurkan pakcik ni. InsyaAllah pakcik ni lah, pakcik selawat banyak-banyak. Okey, selawat banyak-banyak, zikir banyak-banyak. Sebelum dia kena intubate tu lah, memang kita dilatih. Sebab mungkin itu adalah kali terakhir dia buka mata. Itu mungkin kali terakhir dia buka mata, kita tak tahulah, wallahualam. Tapi dengan harapan kita nak dia baik lah, kita nak dia baik. Ada ramai je yang dah masuk tube, dia makin baik, kita cabut tube, balik rumah, keluar hospital, balik rumah macam biasa. Ada, memang sangat ramai. Tapi ada juga yang memang lepas dah intubate, lepas dah masukkan tube tu, dia tak dapat hidup lama lah. Okay, lepas tu kadang-kadang dah masukkan tube, dia dah macam nazak, kita dah try bantu tapi tiba-tiba dia meninggal. Maksudnya pulse tu dah tak ada, pernafasan dah tak ada, nadi dia dah tak ada. Biasanya kita akan buat CPR lah, bantuan pernafasan tu. Okay, bantuan pernafasan tu biasanya dekat sini hospital, kita punya main dia biasanya SOP dia adalah kita akan CPR bagi bantuan tu selama 30 minit lah. 30 minit. Maksudnya kita yang bagi tekan dada dia tu 30 minit. 30 minit. So bila sedih lah kadang-kadang sebab orang yang kita buat CPR tu adalah orang yang muda. Maksudnya orang yang macam ada potensi cerah lah sebenarnya. Orang yang tak ada sakit banyak tapi boleh sampai ke tahap tak ada nadi, tak ada pernafasan. So kita akan bagi bantuan CPR tu selama 30 minit. Dan bantuan CPR ni memang sangat penat lah. Kita tekan tu 2 minit je pun dah penat. Biasanya kita akan panggil 2 minit tu satu cycle lah. So setiap satu cycle atau setiap 2 cycle kita akan tukar orang. Tukar orang sampai 30 minit. Kalau masih tak ada nadi, kita kena declare pesakit tu dah meninggal lah. Pesakit tu dah meninggal. Dan sangat sedih lah, kadang-kadang pesakit tu memang abang jaga pesakit tu dah lama dekat hospital. Kadang-kadang dah sebulan, dah 2 bulan, kita jaga dia baik-baik, sembang-sembang dengan dia. Tiba-tiba kena CPR, meninggal. So macam pengalaman tu banyak. Kita bila CPR tu memang kita tak boleh emosi lah, kita kena professional. Lepas tu bila kita dah declare pesakit tu dah meninggal pun, kita kena bagi tahu family lah, kita kena bagi tahu keluarga dia yang pesakit dah meninggal secara profesional. Kalau ada apa-apa emosi kita selepas tu, kita kena pergi tempat lain. Nak nangis ke apa, kat belakang lah. Kita tak boleh nangis ke atau tunjuk sebarang emosi dekat time tengah kerja tu lah. Okay. Terima kasih banyak Mus. Banyak sangat ilmu hari ni. Cikgu pun belajar sama ni. InsyaAllah. InsyaAllah. Alhamdulillah lah antum semua ni dah berjaya, dah boleh berbakti kepada masyarakat, pada negara, dan harap-harap adik-adik ni pun boleh lebih hebat lagi daripada abang. InsyaAllah. Lagi hebat. Jadi abang pun ucapkan terima kasih lah kepada Cikgu Rohana bagi abang peluang ni, dan terima kasih juga dekat adik-adik semua sebab dengar, tanya soalan semua kan. Dan insyaAllah kalau macam ada apa-apa soalan tak sempat nak tanya kat sini, boleh tanya kat cikgu, nanti cikgu tanya kat abang lah. InsyaAllah. Mus ni budak-budak minta nyanyi sikit. Allah. Boleh tak nyanyi sikit? Nyanyi sikit nyanyi lagu apa nyanyi sikit, adik-adik dah dengar ni. Ainul Mardiah. Ainul Mardiah. Alamak, Ainul Mardiah tak ingat sangat lirik dia. Okey, insyaAllah. Okay, abang try satu lagu. Alamak, biasa abang ada gitar dekat sini. Ni tak ada bawa gitar. Okay, sorry. Tak bawa gitar. Alah. Nak tengok Mus main gitar. Imran, boleh Imran. Nak tengok Mus main gitar yang Mus hantar video gitu. Kat sini tak ada gitar pula. Tak ada. Baru nak. Alah. Okay, insyaAllah satu lagu Okay, kita nyanyi lagu yang
lagu patriotik lah sikit. Bukan lagu patriotik lah, lagu yang membangkitkan semangat. Okay, abang nyanyi lagu Standing in the Eyes of the World. Okay, InsyaAllah. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Pahit getir hidup dan pengorbanan terpaksa dihadapi, oh demi kejayaan. Terdidik sejak mula, tabah berusaha, tanpa cuba melangkah tak kemana. Di mana kau berada, pencapaian tak tiba dengan mudah. Kini standing in the eyes of the world hanyalah selangkah dari nyata. Keazaman membara di jiwa, menanti saat bebas merdeka. Tiba masa kau melangkah gagah, bersemangat ke arah matlamat sedaya upaya. Engkau terunggu, wajah standing in the eyes of the world. Mari Instagram kan? Bolehlah follow abang dekat Instagram. Kalau nak tengok. Apa nama Instagram? Oh, nama Instagram abang search Akim KB, AQIM KB. Boleh dah follow bang. Dah follow. Okey, masih. Cepatnya. Follow mana? Okey, insyaAllah tu cukup daripada abang. Okey, terima kasih lagi sekali dekat cikgu, dekat adik-adik semua. Okey, insyaAllah kita boleh keep in contact lah. Kalau ada Instagram tu, kalau nak DM pun boleh, nak tanya apa-apa pun boleh. InsyaAllah. Gitar akustik. Banyak semoga dapat bertugas dengan cemerlang lah insyaAllah. Okey, insyaAllah. Amin. Okey, insyaAllah. Jazakallahu khairan katsira. InsyaAllah. Okey, sama-sama. Banyak yang Allah mudahkanlah urusan awak sebab membantu cikgu hari ni. Okey, insyaAllah. Soleh wal musleh. Okey, insyaAllah. Kita bawa sampai ke bila-bila. Cikgu pun walaupun cikgu mengajar kat sekolah menengah, cikgu tetap pegang soleh wal musleh. Satu moto yang sangat menarik lah. Moto yang memang sangat menarik. Walaupun saya mengajar di sekolah menengah harian, saya tetap bawa benda tu bersama-sama dengan saya sampai sekarang ni, soleh wal musleh. Terima kasih banyak. Okey, insyaAllah terima kasih. Okey, itu saja daripada abang. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik anak-anak. Okey, begitulah hebatnya perkongsian oleh tokoh jemputan kita pada hari ini. Okey, pepatah ada menyebut hanya jauh hari yang mengenal manikam. Okey, maknanya hanya pada yang pakar sahaja yang boleh berbicara mengenai bagaimana kita nak menangani stres dan bagaimana kita nak meningkatkan motivasi kita dalam belajar, dalam menuntut ilmu. Okey, oleh itu kita berasa amat bersyukur kerana dipertemukan dengan orang yang hebat ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Dr. Khairul Mustaqim, okey, akan menjadi titik tolak ke arah hala tuju yang tepat untuk masa depan anak-anak kelak. Okey, itu saja perkongsian hari ini. Okey, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.